بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وأسوتنا محمد، أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا، واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد. Yang dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal, ya Tuan Kuasa Surah, Muslimin Muslimat, hadirin hadirat, sidang jemaah, sidang pendengar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita bersyukur pada Allah Ta'ala kerana dari limpah dan kurnianya di izin Allah Ta'ala kita masih lagi diberikan oleh Allah Ta'ala dengan dua nikmat yang sangat bernilai, nikmat iman dan Islam. Dan tidak lupa juga ke nikmat-nikmat yang lain yang banyak yang Allah berikan kepada kita. Maka carilah bekalan, kerana sebaik-baik bekalan itu adalah takwa kepada Allah Ta'ala. Dan ingatlah, sesungguhnya kita akan disoal oleh Allah, di mana yang dinyatakan oleh Allah Ta'ala, ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. Kemudian di hari akhirat kelak, kamu akan disoal oleh Allah Ta'ala tentang apa-apa yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kamu sepanjang kamu berada di atas dunia dulu. Apa yang diberikan oleh Allah, semua benda yang Allah beri pada kita, Allah akan soal, Allah akan tanya, apakah tugasan-tugasan yang dipertanggungjawabkan oleh Allah itu kepada kita dilaksanakan dengan baik ataupun tidak. Sebab itulah seringkali kita diingatkan dengan sebuah hadis yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'alu an arba'in. Nabi sebut, sesungguhnya tidak akan beranjak kaki anak Adam di hari akhirat kelak sehinggalah mereka akan disoal oleh Allah tentang 4 perkara. Yang pertama tentang umurnya, ke manakah dia berhabis. Yang kedua tentang anggota badannya, ke manakah digunakan. Yang ketiga tentang ilmunya, adakah dia beramal. Kemudian yang keempat adalah tentang harta bendanya, daripada manakah dia dapat dan ke manakah dia belanjakan harta tersebut. Sebab itulah perlunya kita buat muhasabah terhadap persoalan yang akan disoal oleh Allah Ta'ala di hari akhirat kelak, sebelum kita dijemput untuk menemuinya. Sebab itu berjayalah orang yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-kayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdik di kalangan kamu adalah orang yang sentiasa muhasabah dirinya dan dia beramal untuk alam selepas mati. Kerana alam selepas mati itu alam barzakh. Ianya ada satu penentuan sama ada di kalangan ahli syurga ataupun ahli neraka. Sebab itulah kubur itu dia boleh menjadi salah satu pada taman syurga, dan dia boleh jadi juga salah satu daripada lubang api neraka. Sebab itu
perpindahan ini adalah perpindahan yang tidak akan kembali selamanya. Tak boleh balik dah ke dunia. Walaupun kita minta lagu mana pun untuk kembali ke dunia ini, nescaya tidak akan dilayan oleh Allah Ta'ala. Hatta orang-orang yang mati syahid sekalipun diminta supaya diberi peluang kedua untuk kembali ke dunia, tetapi Allah Ta'ala mengenepikan ataupun Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak layan permintaan tersebut. Walaupun kemungkinan di sana adanya manfaatnya. Kalau dia boleh balik semula ke dunia, dia jumpa dengan kita, maka ada manfaatnya. Kita takut nak buat jahat dan seumpamanya. Tetapi ini termasuk di antara beriman kepada perkara yang ghaib. Oleh sebab itulah dirahsiakan keadaan alam kubur, walaupun ianya sikit sebanyak diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi hak orang panggil testimoni tu tak ada lagi tu big khabar ke kita. Kita kadang-kadang benda-benda berhajat pada testimoni dulu. Orang sebut produk nak tahu testimoni jadi ke tak. Kalau orang ni asal tak sihat, patut makan produk tu sihat, baru sedap tengok. Baru sedap nak beli contohnya. Kalau khabar saja di kertas tak sedap. Jadi tidak didatangkan mereka-mereka yang telah kembali ke rahmatullah untuk mari semula untuk beritahu kepada kita, walaupun mungkin mari melalui mimpi ke apa, tetapi ianya tidak jelas. Muslimin muslimat, hadirin hadirat sekalian, di mana yang telah diminta untuk kita mulakan pengajian daripada kitab Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Yang mana kitab Minhajul Abidin ini adalah kitab yang masyhur dalam kalangan masyarakat kita. Yang mana kitab Minhajul Abidin ini adalah kitab tasawuf, pengajian ilmu tasawuf. Yang mana pengajian ilmu tasawuf ini sangat penting. Yang mana ianya berkait dengan penyucian jiwa daripada perkara-perkara ataupun akhlak-akhlak yang tidak baik. Yang mana ilmu tasawuf ni ulama kata yang termasuk dalam kalangan ataupun termasuk dalam sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi apa dia yang telah kita belajar dulu, yang mana Nabi kata bila mana Jibril alaihissalam tanya Nabi, akhbirni anil ihsan. Wahai Muhammad, beritahu aku tentang ihsan, apakah itu ihsan? Lalu Nabi jawab, ihsan itu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya. Jika sekiranya kamu tidak melihatnya, sesungguhnya Allah itu Maha melihat. Hadis ini menunjuk, hadis ini secara tidak langsung beritahu kepada kita pentingnya keikhlasan dalam ibadat, dalam amal. Keikhlasan ini ia kait dengan dalaman, batiniyah. Ia bukan zahir tapi benda dalaman. Benda dalaman inilah ianya mesti diubati dengan ilmu tasawuf, ilmu penyucian jiwa yang dinamakan tazkiyatun nafs. Orang panggil ilmu raqaiq, ilmu penyucian jiwa, ilmu tasawuf, orang panggil belaka ilmu tazkiyatun nafs. Tujuannya adalah untuk penyucian jiwa kita, penyucian hati kita. Ini kena ada benda ni. Sebab penyakit hati ni, penyakit dalaman ni, dia akan melibatkan kita semua. Lagi banyak kita ibadat, lagi kuat godaan. Lagi banyak ilmu, lagi kuat godaan kepada orang yang ada ilmu. Kita mungkin dakwah, kita tak minum arak. Setan tak sampai tahap suruh kita minum arak, kita dah, kita tak minum. Kita tahu dah kita tak minum. Tidak suruh kita jadi kafir. Sebab tu terlalu jauh kepada orang yang abidin, orang yang abid. Tapi ia boleh masuk ke mana? Ia boleh masuk ke orang panggil benda batin, orang benda dalam. Mayamban tapi tak ikhlas. Ilmu banyak tapi nak menunjuk. Faham?
Jadi ilmu-ilmu ini sangat penting bagi kita. Orang-orang yang beriman mestilah mengetahui dan juga mempelajarinya supaya ianya tidak terbabah daripada landasan. Yang mana apakah itu ilmu tasawuf? Masuk menjadi ilmu tasawuf ini, yang mana ilmu tasawuf dari sudut istilah. Di sana ada beberapa penakrifan yang diletakkan oleh ulama maksud ilmu tasawuf ni apa dia. Yang disebut oleh Ibnu Ajibah. Ibnu Ajibah mengatakan ia adalah ilmu yang diketahui dengannya jalan untuk mencapai kesempurnaan batin. Kehadrat raja bagi segala raja, menyucikan batin dari segala kekejian, mengisikannya dengan pelbagai kelebihan. Awalnya adalah dengan ilmu, pertengahannya adalah amal, akhirnya adalah kurniaan Allah Ta'ala. Jadi ilmu tasawuf ni ada ilmu nak tahu jalan untuk mencapai kesempurnaan batin. Nak sampai kesempurnaan batin. Yang mana? Nak gimana? Itu nak menuju kepada raja segala raja itu Allah Ta'ala. Allah ni Tuhan. Raja segala raja. Dan mengisikan dan menyucikan batin daripada sifat-sifat yang keji. Mana ilmu ini tujuannya adalah untuk membebaskan kita daripada sifat-sifat yang keji. Sifat-sifat yang keji dan mengisinya dengan kelebihan-kelebihan ataupun perkara akhlak-akhlak yang baik. Ianya bermula dengan ilmu, kena tahu. Bila tahu, ia akan mendorong, membawa kepada amal. Bila dah beramal, akhirnya adalah kurniaan Allah Ta'ala. Akhirnya adalah kurniaan Allah yang dinamakan sebagai fana. Disebut oleh Syekh Ahmad Zarruq, yang mana disebut tasawuf ini adalah ilmu yang bertujuan untuk membaiki hati. Nak baiki hati kita, dan kita nak fokuskan hanya untuk Allah semata-mata. Ini ikhlas. Khusyuk, ikhlas. Manakala fiqh adalah ilmu yang bertujuan untuk membaiki amal. Memelihara aturan dan menampakkan hikmah dari setiap hukum. Ilmu fiqh kait dengan macam mana kita nak perbaiki amal. Manakala ilmu tauhid adalah ilmu bertujuan untuk mewujudkan dalil-dalil dan menghiasi iman dan keyakinan. Nak tambah yakin. Saya mana ilmu perubatan untuk memelihara adan dan ilmu nahwu untuk memelihara lisan. Jadi ini nak ayatnya ilmu tasawuf ni adalah ilmu tujuannya adalah untuk menyucikan hati. Jadi kitab Minhajul Abidin ini ada salah satu daripada kitab tasawuf yang telah dikarang oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Orang nak ngaji ilmu tasawuf ni, antaranya kitalah dalam masyarakat kita, biasanya orang starting dengan kitab Penawar Bagi Hati. Starting, undah kali lah. Bukan undah, mana starting permulaan. Jadi kalau kita pilih Minhajul Abidin ni, dia pertengahan dah. Pertengahan dah. Yang mana kitab Penawar Bagi Hati oleh Syekh Al-Mandili. Penawar Bagi Hati itu diambil daripada kitab Al-Arba'in fi Usuluddin oleh Imam Ghazali juga. Apa dah letak nama Al-Arba'in fi Usuluddin, itu 40 yang berkait dengan Usuluddin. Sebabnya Syekh Al-Mandili dia ambil semua keseluruhan yang ada dalam kitab Imam Ghazali, cuma yang ambil sikit. Jadi kalau nak start ilmu tasawuf, kita mula dengan Penawar Bagi Hati. Kita pilih Minhajul Abidin pun ada masalah, boleh juga. Boleh. Ada masalah, cuma ia peringkat pertengahan. Peringkat pertengahan dalam bagi orang yang nak mengaji ilmu tasawuf. Sebelum kita masuk pengajian ilmu Minhajul Abidin ni, paling kurang kita tahu, kita kenal pengarang kitab. Pengarang kitab ni, yang mana Imam Al-Ghazali ni, nama dia sebenarnya adalah Abu Hamid. Nama dia adalah, kalau kita lihat, dia orang dulu ni geloran, dia banyak guna geloran. Nama sebenar Imam Al-Ghazali adalah Muhammad bin Muhammad bin Muhammad.
Al-Ghazali. 4 kali Muhammad, 3 kali Muhammad. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Nama dia tu. Jarang jumpa nama kampung kita itu dah. Ada nama sama. Abdullah bin Abdullah bin Abdullah ada. Tak ada, jarang ada. Kalau dak kali bulan pun dia pekat cucu. Tapi Imam Ghazali nama dia Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. 3 kali Muhammad. Saya tahu nama dia Muhammad. Kalau ada kita Muhammad belaka, nama dia nama Muhammad. Ayah nama dia Muhammad. Tak kita nak tahu nama. Nak tahu nama. Tu nama dia nak tahu nama ayah. Muhammad. Nama ayah nama dia. Apa ni ayah bin dia? Muhammad. Tak kita nak tahu nama Toki. Memang Muhammad sungguh. Faham? Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Dan adik dia nama Ahmad bin Muhammad. Imam Ghazali dia ada adik dia yang bernama Ahmad bin Muhammad bin Muhammad. Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala dikira sebagai hujjatul Islam, yang mana disebut dinamakan Al-Ghazali kerana disandarkan kepada nama tempat dia, Ghazalah. Dan dinamakan juga gelorannya dengan nama At-Tusi. Ini nama geloran dia. Imam Ghazali dilahir pada tahun 450 Hijriah. 450 Hijriah bersamaan dengan 1058 Masihi. Lama dah. Yang mana ia bermazhab Syafi'i, dan dia di antara dia adalah pengarang kitab antara Ihya Ulumuddin fi Ulumuddin, banyak kitab-kitab yang berkait dengan tasawuf, kait dengan, ada juga berkait dengan akidah dan seumpama dengan. Jadi nama dia, gelaran nisbahnya Al-Ghazali At-Tusi, dan digelar dengan nama lain dengan Hujjatul Islam, hujah bagi agama Islam. Dan Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala ni, kalau kita baca kisah riwayat hidup dia panjang. Imam Al-Ghazali ni, dia adalah seorang yang sangat susah. Keluarga dia keluarga yang susah. Ayah dia meninggal dunia. Nak cerita berkait dengan kisah Imam Al-Ghazali sebagai penyuntik semangat bagi kita. Imam Ghazali ni adalah keluarga yang susah. Orang susah. Ayah dia pun juga orang susah. Disebut dalam cerita bahawa Imam Al-Ghazali, ayah dia meninggal dunia ketika mana umur 6 tahun. Umur 6 tahun ayah meninggal dunia. Ayah dia tukang buat baju yang diperbuat daripada bulu kambing. Kerja ayah dia. Tapi walaupun ayah kerja gitu, dia ada nekat supaya anak dia ni alim, jadi orang yang alim. Kita tak salah jadi tukang kayu pun, jadi tukang kelaut pun. Tapi kita nak anak kita biar jadi orang alim, tak salah, boleh. Ayah Imam Ghazali gitu juga, jadi tukang buat baju. Tapi nekat dia nak biar anak dia ni jadi orang alim. Belum dia meninggal, belum ayah dia meninggal, dia ada tinggal piti sikit ke saing dia. Wasiat ke saing dia, kalau apa-apa, kalau mati jadim dia, tolong hantar anak dia ni pergi mengaji. Tolong jaga dia. Jadi Imam Ghazali dia belajar. Belum ayah dia mati pun dia belajar dah. Bila mak ayah dia mati, ada sikit piti yang ditinggalkan untuk kawan ayah dia untuk jaga Imam Ghazali. Bila siapa jagalah kali piti ni kau habis. Nak royak yang susah lah dulu belajar. Bila piti hak tinggal tu habis, kebetulan pula ayah, kawan kepada ayah Imam Ghazali ni, dia akan susah juga. Dia kata, pakcik, dah urut nak tangguh dah. Piti hak ayah mau tinggal habis. Jadi pakcik dah urut nak tangguh. Dia kata,
Daging ni pokcik atau mugi di tempat ngaji kat lain. Sebab dekat tempat tu dia ada tempat pengajian yang tak perlu bayar. Tempat free. Tempat free. Jadi sebab itulah dia kata kalau pergi dinung, bolehlah kamu belajar. Kamu duduk situ lalu kamu belajar, dan tempat tersebut tidak perlu bayaran. Jadi ini untuk memudahkan pengajian kamu lah. Tak perlulah bayar ke apa. Ada tempat tersebut yang terletak di belah-belah Turki. Tempat pengajian dia. Jadi dia pergilah belajar tempat pengajian yang free, yang percuma. Kesan tempat percuma dia ada kelebihan dia. Pertama, untuk bantu orang susah. Kita ni, masyarakat kita ni kadang-kadang tak semua orang senang belaka. Kalau kita dulu orang tua-tua dia kata kita bukan tak cerdik, tapi ayah tak pitih, tak boleh nak atur tempat ngaji tinggi. Faham? Kalau tak boleh siji jadi profesor dah. Tapi moga ayah dulu tak ada pitih. Ini alasan-alasan antaranya orang buat. Dan mak sungguh ada pitih nak belajar mana. Nak pergi universiti ke mana? Lah kali dah habis universiti. Tapi dia pandai. Jadi, perlunya pusat pengajian untuk membantu, yang free untuk membantu orang yang susah. Jadi, Imam Ghazali pun belajar di ni. Dia pergi dengan adik dia, Ahmad. Dia pergi belajar di tempat tersebut. Sehinggalah, dia pernah sebut, Imam Ghazali ni pernah sebut, bahawa aku ni dulu sebenarnya aku belajar ni bukan kerana Allah Ta'ala. Asalnya dia budak-budak, umur remaja lagi, orang suruh pergi belajar, pergi belajar. Nak rayaknya mula-mula kata aku pergi belajar ni bukan kerana Allah Ta'ala. Bukan kerana Allah Ta'ala. Dia pergi belajar ni bukan kerana Allah Ta'ala. Dia tak tahu. Budak-budak macam anak kita lah. Anak kita bila kita suruh benda dia buat, tapi tak tahu buat apa kena buat. Kita suruh mayang, dia mayang, tapi buat apa mayang pun dia tak tahu. Jadi dia pun mengaji itu sekadar orang suruh. Orang suruh belajar, pergi belajar. Aku buat sesuatu pada permulaannya, aku mengaji ni bukan kerana Allah. Menunjukkan bahawa ada benda yang kita buat oleh sebab kita tak faham, kita buat bukan kerana Allah, sebab kita tak tahu. Orang suruh pergi sini, kita pergi. Orang suruh pergi situ, kita pergi. Tanpa adanya niat yang betul. Tapi benda ni ia kena asas semua. Ia kena buat lama kelamaan, sehinggalah akhirnya kita buat semata-mata kerana Allah. Jadi Imam Ghazali ni belajar, akhirnya mula-mula asalnya tak ada pun, tak tahu. Dia bukan kerana Allah pun dia belajar. Akhirnya bila semakin dia tahu, menambahkan keikhlasan dia kepada Allah Ta'ala. Ni mungkin berlaku. Orang mari mayang, orang mari surah. Apa orang mari surah? Orang lain duduk tepat, duduk terang rehat. Anak orang muda waktu ni duduk lepak kedai. Tapi kita mari, alhamdulillah, sebab kepahaman, sebab faham kita mari. Kalau dulu mungkin ayah ajak hari, kita mari suara budak-budak ni, biasa mula-mula jadi duduk sedap dengan surah ni. Remaja-remaja orang muda ni, sebab ayah dia bawa dah mari surah saja. Ajak dah mari. Mungkin timbul isu orang tanya, Ustaz mana nak? Mana dia kata? Dia ke masjid marah. Bawa budak-budak mari saja. Bawa mari surah. Dia kata bisinglah, cakaplah apalah. Kita kata kalau zaman Rasulullah dulu, budak-budak remaja, sahabat-sahabat kecil-kecil mari sejid Nabi. Cucu Nabi, tengok Nabi mayang, ia khabar atas belakang. Nabi bujuk, Nabi kata, Nabi pegang cucu dia. Nabi kata, ni budak-budak, barang siapa tak sayang ke budak-budak, maka bukan dia kalah aku. Dan bahkan dia tidak akan dihormati. Ni Nabi didik. Jadi kena ada kesedaran supaya budak-budak yang mari dah zaman dia budak tu, dia mari, dia tak tahu benda dia hajak mari. Pakai baju,
Kita pergi surah. Garik ajak dah pergi surah, pergi mayat garik, isteri bawa balik. Mula-mula tak tahu, apa dia mari. Tapi bila daya besar, mari ingat, oh rupanya ayah aku ajak dulu ni ada sebab. Kelebihan dalam majlis ilmu, duduk majlis ilmu. Kelebihan ngaji, kelebihan mayat berjemaah. Bahkan, kalau dia mari ke masjid, mari surah, tak pelik dah orang, bahkan orang rakyat dia. Oh, ni pi anak pemak ni mari. Dan anak arwah ni, anak ni. Jadi, dia biasa dengan rumah Allah. Ini masyarakat. Kita kena ambil muhasabah lah, kena muhasabah dengan perkara-perkara ini. Bila Imam Ghazali, dia panjang cerita dia. Imam Ghazali, bila dia belajar, sampailah satu ketika, dia nak balik kampung dia. Bila nak balik kampung dia, dalam perjalanan rombongan nak balik tu, tiba-tiba ada perampok mari sekat dia. Sekat sekumpulan yang rombongan. Bila dia sekat, dia pun rapah. Lanung ni, perampok dia rapah apa-apa yang dimiliki oleh orang. Dia ambil belaka. Dia ambil. Tiba dekat giliran Imam Ghazali, dia pun ambil bukusan Imam Ghazali yang ada kertas-kertas. Imam Ghazali kata, tolong jangan ambil barang ni. Kalau nak ambil barang lain, kalau hak ni minta tolong jangan. Perampok ni pun buka, tengok-tengok, ingat ke pitih, gemah ke apa. Tengok-tengok ada kertas hak bekas tu, ada tulisan. Jadi perampok temu simpan apa kertas buruk ni, tak ada nilai pun. Imam Ghazali kata kertas ni sangat bernilai. Sebab aku belajar aku tulis sini. Kalau mau ambil barang ni, tak ada ilmu aku belajar lama-lama. Lalu perampok ni dia sukaan. Dia jadi suka. Dia kata mana? Dia kata mau belajar, mau tulis di kertas. Ni apa orang ilmu. Maksudnya kalau orang ambil kertas ni mau tak tahu benda, jadi tak ada ilmu, ni bukan ilmu orang panggil. Lalu dia kata sesungguhnya ilmu ni duduk di dada, bukan duduk di kertas. Jadi satu teguran ada Imam Ghazali. Imam Ghazali nekat apabila tu ya apa habis, dia tulis ya apa habis. Ini kisah yang berkait dengan Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, yang mana dia seorang ulama yang masyhur, dan di mana yang kita sebut tadi, dia pergi belajar dan nekat untuk belajar, dan sehinggalah akhirnya kalau kita lihat ada benda-benda yang menjadi peninggalan beliau yang banyak kita gunakan. Ada kitab yang berkait kitab Ayyuhal Wala pun ada yang banyak digunakan. Jadi insya-Allah kita akan cuba untuk belajar satu persatu supaya apa yang kita buat dalam bab ibadat insya-Allah ianya diredai oleh Allah, bebas daripada sifat-sifat yang buruk dan seumpama dengan. Dan Imam Ghazali dia meninggal pada tahun 1111. Comel tahun 1111. 111 yang mana ia meninggal pada hari Isnin 19 Disember pada tahun 1111 Masihi ataupun pada tahun 505 Hijriah. Ini kisah antara kisah riwayat hidup Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Dah banyak cerita-cerita tentang Imam Ghazali sebenarnya. Kita tak bolehlah bincang secara detail lagi tentang kisah Imam Al-Ghazali ni. Dan kitab ni kita boleh cari terjemahan yang diterjemahkan oleh Syekh Daud Al-Fattani. Boleh cari kitab dalam bahasa Jawi ada, bahasa Rumi ada. Kalau Rumi ni kalau Rumi kitab ni yang mana dia hanya rumikan saja, daripada Jawi itu dirumikan saja. Terjemahan yang diterjemahkan oleh Syekh Daud Al-Fattani. Kitab kuning ada jual. Orang boleh baca bahasa Jawi, beli bahasa Jawi. Kalau tak boleh beli bahasa Jawi, cari bahasa orang Melayu. Orang ni yang diterjemahkan dia hanya tukar kepada Rumi saja, itu tak detail. Jadi masih lagi mengekalkan bahasa Jawi lama. Jadi sebab itu kalau nak ngaji, maka kita nak tengok ni lah, panjang, perbahasannya panjang,
dan pengalihan tulisan Jawi Keumi oleh Ustazah Nur Aini. Jadi dia ada kitab ni dalam apa ya 32 ya suti. Jadi nak ngaji kena ada kitab lah. Kalau rasa mahal cari kitab kuning dalam bahasa Jawi boleh insya-Allah. Okey. Dalam kitab ini dimulakan oleh Syekh Daud Fatani sendiri sebagai penterjemah. Kitab Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin. Maksud kitab ini adalah Minhajul Abidin. Minhaj ini maksudnya metod ataupun cara. Tata cara orang yang abid untuk menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Ila Jannati Rabbil Alamin, ke syurga Tuhan sekalian alam. Kitab ni ajar minhaj ini orang panggil metod. Bahasa moden panggil metod. Cara-cara langkah-langkah bagi sekalian abidin ahli ibadat sebagai hamba Allah untuk menuju mana? Untuk menuju ke syurga Allah Tuhan sekalian alam. Jadi kitab ni nak membawa kita kepada syurga Allah Ta'ala. Jadi sebab itu ianya dinamakan sedemikian supaya kita tahu di sana ada cara-cara ilmu. Tak boleh langgar gitu je, kena ada ilmu. Nak menuju ke jalan tu dia ada cara-cara dan seumpama dengannya. Berkata Syekh Daud Fatani, dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi manaha lis-salikin biminhajil abidin. Terjemah disebut dimulakan dengan memuji Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Dikatakan kumulai menterjemah kitab ini dengan nama Allah, Tuhan yang amat murah bagi segala hamba-Nya di dalam dunia, lagi amat kasih sayang bagi segala hamba-Nya yang mukminin di dalam negeri akhirat. Yang mana Syekh Daud Fatani sebut, aku mulakan menterjemah kitab ini dengan nama Allah. Itu dengan nama Allah, Bismillah. Mulakan dengan nama Allah, Bismillah, dengan nama Allah. Kita nak mulakan sesuatu apa pun kena hendaklah dengan Bismillah. Mula sesuatu dengan Bismillah. Mula benda-benda pun dengan nama Allah. Lalu diterjemahkan Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman maksudnya Tuhan yang amat murah bagi segala hamba-Nya di dalam dunia. Allah ni maha pemurah bagi segala hamba-Nya di dalam dunia ni. Ar-Rahman, sifat Allah ni pemurah. Pemurah Allah bagi sekalian semua makhluk atas dunia ni. Oleh sebab itulah kalau kita kaji, pemurah Allah beri kepada semua makhluknya, tak ke Islam ke kafir. Islam ke kafir Allah beri belaka. Orang tak mayar pun Allah beri juga. Kaya boleh ada. Tokai Cina, tokai orang bukan non-Muslim, boleh ada kaya. Ada kaya Muslim, tak pun. Tapi Allah beri juga. Dia jadi kaya buat apa? Sebab pemurah Allah untuk dunia ni. Allah hanya bersifat pemurah. Sifat Allah pemurah bagi hamba-Nya di dalam dunia ini. Atas dunia, Allah beri belaka. Sebab apa? Dunia ni tidak ada nilai di sisi Allah. Sebab itulah Nabi kata, kalaulah dunia ini bernilai di sisi Allah, nescaya Allah tak akan beri minum kepada orang kafir walaupun air seteguk. Walaupun hanya sebesar sayap nyamuk, Allah tak akan beri pada orang kafir minum. Oleh sebab itu sifat Allah yang maha pemurah. Allah pemurah. Dia beri belaka. Kafir ke, Islam ke, Tuhan beri. Tetapi sifat Allah Ar-Rahim lagi amat kasih sayang bagi segala hamba-Nya yang mukminin di dalam negeri akhirat. Allah Subhanahu wa taala bersifat pengasihani. Allah Maha Pemurah lagi Maha mengasihani. Mengasihani Allah hanya kepada hamba-hamba-Nya di kalangan mukmin. Di mana? Di alam akhirat.
Di akhirat hanya Allah kasih kepada orang-orang beriman saja. Orang kafir mudah suami taklah benda-benda pun. Hari akhirat Allah tak layan. Sebab hanya Allah kasihan, mengasihani terhadap orang-orang beriman di hari akhirat kelak. Atas dunia ni boleh gilah Tuhan beri, tetapi di hari akhirat kelak hanya Allah kasih kepada orang-orang yang beriman sahaja. Bermula segala puji bagi Allah, Tuhan memberi bagi hamba-Nya yang salikin dengan minhajul abidin. Itu maksudnya segala puji bagi Allah. Allah memberi bagi hamba yang salikin dengan minhajul abidin. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepujian kepada hamba-hambanya yang menuju ke jalan Allah, ke syurga Allah taala. Wa akramahum bi karami wa faidi rahmatihi wa rahmati bi ihya'i ulumiddin, dan dimuliakan mereka itu dengan anugerahnya dan limpah rahmatnya dengan ihya' ulumiddin. Keduanya itu adalah karangan bagi Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala ataupun radhiyallahu anhu. Jadi dimuliakan mereka itu dengan anugerahnya dan limpah rahmatnya dengan ihya' ulumiddin. Keduanya itu adalah karangan bagi Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Semoga Allah redha, semoga Allah Subhanahu wa taala redha kepadanya. Imam Al-Ghazali antara kitab yang terkenal Ihya' fi Ulumiddin. Jadi Syekh Daud Fatani dimulakan dalam muqaddimah ini menerangkan kepada kita tentang beberapa perkara yang akan disebut di dalam kitab ini berdasarkan kepada apa yang telah disebut oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Wahuma min aini syariati al-Muhammadiyah wa tariqati al-Ahmadiyah wa munhallani min manahilil muttaqin. Dan keduanya itu setengah daripada ain syariat Muhammadiyah dan setengah daripada tarikat ataupun jalan Ahmadiyah. Dan keduanya itu perhentian daripada beberapa perhentian orang yang muttaqin. Kepentingan dua kitab ni, Syekh Daud Fatani kata, adalah sebagai jalan untuk mengenal agama, untuk kita tahu agama kita. Dua kitab ni yang sangat penting untuk kita belajar. Oleh sebab itu dia akan terang satu persatu, dan disebut juga wa'awdaha mushkilatil kitab wa ahadith an-nabawiyah wa athari as-salihin wa aqwalil ulama'ir rasikhin al-arifin. Dan membukakan keduanya dan mewadihkan kesamaran Al-Quran dan hadis an-nabawiyah dan athar orang salihin dan segala perkataan ulama yang mahir lagi arifin. Jadi dalam kitab ini yang menerangkan apa-apa permasalahan yang kita tak faham daripada Al-Quran, hak yang tak jelas, maka dalam kitab ini dia menjelaskan lebih jelas tentang permasalahan-permasalahan, dan termasuklah apa-apa kerumitan yang kita tak faham daripada hadis Nabi SAW, dan termasuklah peninggalan orang-orang terdahulu, orang soleh, dan kata-kata ulama yang terdahulu. Jadi tujuan kitab ini, penting kitab ini, dia menjelaskan, menguraikan lebih detail apa yang ada dalam Quran, apa yang ada dalam hadis, dan apa yang ada pada athar sahabah dan juga orang-orang soleh dan di kalangan ulama-ulama dan seumpama dengannya. Wassalatu wassalamu ala al-qaili ulama'u ummati ka anbiya'i bani Israel wa hal fi ummatikum khabaran hakadha faqala la bal wala min al-umamis sabiqin. Dan rahmat Allah dan salamnya atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, ia ulama umatku seperti anbiya Bani Israel. Dan lagi sabdanya, dilihat orang di dalam tidur bagi Nabi Musa dan Nabi Isa, adakah pada umat kedua kamu orang alim seperti ini? Yakni diisyaratkan kepada Al-Ghazali
Maka jawab keduanya tidak, tetapi tiada dapat seperti ulama umat ini daripada segala anbiya yang terdahulu. Ni Syekh Daud Fatani, dia nak royaknya, dia puji Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Kelebihan Imam Ghazali. Kelebihan Imam Ghazali. Ulama-ulama dulu tidak bangga diri, dia bukan kat ekor sendiri. Yang beri nama Hujjatul Islam bukan Imam Ghazali. Tapi ulama-ulama terkemudian yang memberikan Islam ataupun menggelarkan dengan gelaran tersebut. Hujjatul Islam. Jadi Syekh Daud Fatani disebut, antaranya pernah ditanya, adakah ada ulama sebegini di kalangan kaum ataupun pokok Bani Israel dulu? Ada ke tak? Kata tak ada, tak boleh nak lawan Imam Ghazali. Jadi puji Imam Ghazali lah. Bukan mak nak kabarnya tingginya ilmu Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Cuma ulama ini dia ada lebih satu sudut, dia ada kurang dari satu sudut. Jadi Imam Ghazali kadang-kadang dia ada hadis-hadis yang lemah dia bawa. Dalam kitab Ihya ada juga lemah. Dalam kitab Ayyuhal Walad pun ada juga hadis yang lemah. Jadi sebab apa tak pelik? Sebab Imam Al-Ghazali dia bukan ahli hadis. Faham? Ada orang pakar bidang ni, ada orang tak pakar bidang ni, tapi dia alim, dia tahu. Sebab itu kita bukan boleh nak condemn lebih kurang ulama-ulama dulu, tapi paling kurang mereka ini banyak jasanya terhadap umat Islam. Wa ala alihi wa ashabihi nujumil hidayati ma syaraha syarihun haqiqata tariqati khidmati rabbil alamin. Dan atas segala keluarganya, selawat dan salam ke atas keluarganya dan segala sahabatnya, bintang penunjuk selamanya, membukakan hakikat tarikat itu, jalan bagi khidmat Tuhan sekalian alam. Jadi ini permulaan bagi kitab ini yang dimulakan oleh mukaddimahnya oleh Imam ataupun Syekh Daud Fatani tentang kenapa ataupun dimulakan memuji, memperkenalkan siapakah Imam Al-Ghazali. Tapi insya-Allah akan datang kita akan terus masuk apa yang telah disebut oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Kitab ni panjang, cuma insya-Allah saya akan cuba ringkaskan satu persatu. Kalau kita boleh pilih nak baca satu persatu ataupun kita nak ringkaskan. Cuma insya-Allah kita akan cuba yang terbaik untuk kita dapat orang panggil intipati ataupun ilmu-ilmu yang ada yang di dalam kitab ini yang telah ditinggalkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Jadi nak cari kitab, boleh cari kitab ni, dan insya-Allah kita akan cuba huraikan satu persatu. Dan Imam Al-Ghazali dia banyak bawa, di sana ada langkah-langkah yang perlu kita lalui yang dinamakan Aqabah. Aqabah ni bongkah ataupun batu bonggo yang mesti kita lalui. Ya, akan mula satu persatu. Ada benda nak menuju syurga ini, ada bongkah ataupun batu yang mesti kita daki. Kita mendaki, kita panjat sehingga kita dapat. Nak khabar payuhnya. Jadi insya-Allah bila dan kita boleh lalu batu besar ni, boleh daki satu persatu, insya-Allah kita akan, ianya akan membantu kita untuk menuju ke jalan Allah, menuju ke syurga Allah Ta'ala insya-Allah. Ya, sekadar itulah sebagai mukaddimah lah pada malam ni, mukaddimah baru. Jadi insya-Allah akan datang kita akan mula masuk apa yang disebut oleh Imam Ghazali insya-Allah. Sekadar itulah malam ni sebagai permulaan siapakah Imam Ghazali dan berkaitan dengan kitab ni. Jadi sekadar itu yang baik pada Allah yang Maha Kuasa. Saya aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.